Apabila law kita dah tahu dah ini tak sah, tapi masih ada lagi di antara kita yang masih lagi nak juga menggunakan konsep sambung bayar rumah ni. Jadi bagaimana pandangan Prof pula? Macam Fadli kata tadi, mungkin ada faktor tarikan daripada perkara ni. Yang pertama tadi saya kata mungkin pembeli akan merasakan dia komitmen yang lebih rendah, lebih murah sebab ditawarkan oleh penjual dengan harga lebih murah. Yang kedua mungkin mereka rasakan urusannya lebih mudah. Nampaknya lebih mudah. Betul. Sebab tak perlu berurusan dengan bank, malah boleh deal direct dengan penjual. And then yang lagi satu perkara yang ketiga yang akan menarik perkara ini adalah mereka juga akan come up with, akan mewujudkan agreement lain antara penjual dengan pembeli sambung bayar. Kan? So, jadi seolah-olah benda ni legal. Itu sebab kadang-kadang mereka salah anggap. Mereka ingat dia beli dengan cara yang betul. Sebenarnya ada dua agreement kat situ. Okey, boleh saya terangkan. Okey, yang pertama tadi kita dah cerita sale and purchase agreement antara developer dengan pembeli pertama dan juga dengan bank. Itu adalah perjanjian yang sah. Okey, dan bank sentiasa akan memastikan agreement ni dikuatkuasakanlah. Jadi pembeli pertama mesti bayar kepada bank. So agreement yang kedua ni jadi ada masalah. Okey, seolah-olah rumah tu dijual oleh pembeli pertama. Sebenarnya pembeli pertama tidak boleh menjual rumah tersebut. Sebab dia belum dapat pemilikan atas properti tu, atas rumah tu. Dan dia tidak boleh menjual rumah tu. Jadi ejen ni pihak ketiga, ejen main peranan ni. Mereka akan mengeluarkan, menghasilkan satu seolah-olah benda tu legal, proper, documented, berdokumen yang seolah-olah sah. Tapi perjanjian itu akan null and void, tidak sah kerana dia membuat perjanjian lain atas perjanjian pertama yang belum selesai. Itu menyebabkan dia tak sah. Tadi betul tadi program tadi kata. Itu kenapa tak sah? Sebab perjanjian pertama belum selesai, pemilikan sebenar rumah pembeli pertama tadi belum dapat milik dia lagi, mana dia boleh jual kepada pihak ketiga. Tapi apabila Prof bercakap tentang perkara ini, saya lihat lebih banyak risiko-risikonya. Berbanding, yalah, kalau kita lihat permulaan asal, kalau kita nak beli rumah ni, kita nak beli rumah ni Prof, kita yang kita risaukan satu dokumentasi lah. Contoh kalau kita ni bekerja sendiri, kita tak ada payslip dan sebagainya, tapi kita mampu nak beli rumah tu, tapi disebabkan masalah-masalah dokumentasi berkaitan dengan bank menyebabkan kita beli rumah dengan cara yang lain pula. Atas sebab itulah mereka beli rumah ni secara sambung bayar. Tapi kita tak sedar rupa-rupanya banyak risiko-risiko dan juga keburukan-keburukannya. Andai kata kalau kita beli rumah secara sambung bayar ni. Mungkin Prof boleh kongsikan. Saya suka tengok risiko kepada dua pihak sebenarnya. Ada risiko. Saya dah diterangkan lebih kurang tadi tentang dari segi perundang-undangan. Betul. Pembeli punya risiko adalah mereka sambung bayar, tapi sebenarnya dia tolong bayar aja. Dia tak akan dapat tuntut pemilikan rumah tersebut. Kan? Yang maknanya di akhirnya rumah tu tak akan dapat nama dia. Itu isu dia. Yang kedua, sekiranya pemilik yang pertama tadi meninggal, katakan, rumah tu atas nama dia, dan yang boleh menuntut hak adalah waris pembeli pertama. Dan pembeli kedua yang sambung bayar ni langsung tak ada hak menuntut atas rumah tu bila waris. Dan bank hanya akan berurusan dengan waris pembeli pertama, tidak akan berurusan dengan pihak yang satu lagi ni. Okey, pembeli ada at risk. Ataupun apa-apa juga jadi pada rumah tu, yang kononnya dia dah beli rumah tu, dia tidak akan dapat insurance coverage dan sebagainya. Yang kita takut ada dua lagi perkara. Katakan waris ataupun pembeli pertama tadi menuntut balik rumah tu, atas sebab penjalan tadi tidak sah, mereka boleh mendakwa pembeli sambung bayar tadi menceroboh rumah dia. Sebab dia yang ada hak dari segi undang-undang atas rumah tersebut. Dan yang kedua yang kita paling takut, kalau ada perkara yang tak baik berlaku pada rumah tu, penghuni pada rumah tu, pembeli sambung bayar ada di rumah tu, dan dia yang menanggung risiko atas rumah tu. Dari segi tanggungjawab bayar apa semua, dia yang masih menanggung lagi. Satu lagi mungkin kita risaukan tentang mungkin urusan jual beli telah pun dilakukan daripada pihak pembeli baru, pihak ketiga ini, dan juga penama dalam bank tersebut. Lepas dah buat agreement dan sebagainya, sambung bayar, tiba-tiba penama meninggal dunia. Jadi apabila dah meninggal dunia tu lagi susah, lagi rumit. Lagi complicated lah kita kata. Lagi rumit.
sebenarnya penjual juga ada risiko. Kita tengok risiko pada penjual. Yang menjual tu jangan ingat masalah dia selesai. Kononnya orang tolong bayar dia ingat dia selesai. Yang pertama, kalau yang pembeli sambung bayar tadi tidak membayar. Tak bayar. Bukan semua orang boleh bayar. Betul. Masa sign agreement macam cantik boleh bayar. Tapi bila dia tak bayar, tanggungjawab bayar kepada bank siapa? Pembeli pertama tadi yang kononnya menjual sambung bayar. Dan dia juga, kalau dia diambil tindakan oleh bank kerana tidak membayar, dia akan boleh dijatuh bankrupt, boleh rumah tu boleh dirampas oleh bank, dilelong dan sebagainya. Okey, itu yang kita risaukanlah. Yang paling besar sekali adalah dia juga boleh didapati bersalah di bawah undang-undang. Okey, baik. Okey, ini pesananlah kepada penonton di luar sana. Mungkin ada di antara penonton ni yang dah pun beli rumah sambung bayar. Dah pun beli rumah sambung bayar. Jadi apa tindakan yang harus mereka lakukan, dan pesanan juga untuk mereka supaya mereka tidaklah kata orang tu nak beli rumah secara sambung bayar ni, Prof. Silakan. Okey, nasihat saya kaedah ni boleh di-legalize. Boleh legalize. Yang pertama, kalau nak memastikan benda ni mengikut undang-undang, kena pembeli sambung bayar kena ada bank sendiri, financer sendiri. Jadi bank dia akan menyemak kelayakan pinjaman dia, dan akan, kalau lulus, akan diluluskan pinjaman dia, dan bank pembeli sambung bayar ni akan berurusan dengan bank yang pertama tadi. So mereka akan buat proper legal agreement dengan meluluskan bayar pinjaman peminjam sambung bayar, melangsaikan baki pinjaman rumah yang pertama tadi, barulah bank kedua tadi boleh membuat perjanjian dengan pembeli sambung bayar untuk terus sambung bayar atas akaun sendiri, dan akhirnya akan buat tuntutan hak milik daripada bank yang kedua tadi. Jadi boleh diselesaikan melalui legal procedure, peraturan dan undang-undang yang sedia ada, tapi melalui institusi kewangan. Ya, betul lah. Biar mereka selesaikan. Jadi semua pihak harus bertanggungjawab lah ya. Bukan saja, sebab kalau kita lihat ejen-ejen hartanah ni, ada juga yang menjual ni bukannya yang telah pun diiktiraf. Ada yang tak sah dan sebagainya kan. Jadi semua pihak harus berganding bahu juga untuk kita nak menyelesaikan permasalahan rumah ni, dan Dasar Perumahan Negara pun harus digubal juga dalam intisari rangkuman madani ini untuk itu juga satu poin yang penting. Betul. Pembeli semuanya perlu menyemak status ejen tu. Bukan semua ejen adalah ejen yang sah. Betul. Pastikan mereka sah. Sah makna dia ada organisasi yang syarikat yang melindungi dia. Barulah bila ada syarikat yang melindungi mereka, mereka akan buat cara yang Nanti kalau sebarang tuntutan mungkin ada permasalahan lah kan. Kalau tak sah dan sebagainya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Nor Azman Ali, Profesor Putra Business School, yang sudah datang bagi berkongsi tentang konsep rumah sambung bayar ini.